Just InsyaAllah kita mulakan kuliah pada pagi ini dengan kita sama-sama baca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram ashabul izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wasanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kata ulama ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang berikan akal yang sempurna oleh Allah. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, salah satu man kunna fihi wajada halawatul iman, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyukraha ya'udu fil kufri kama yukra ayuzahu ila nar. Maksudnya, tiga perkara barang siapa dapati dalam dirinya, tiga perkara nescaya didapati akan kemanisan iman. Yang pertama, bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasul itu lebih dikasihi, melebihi akan kasih pada selain keduanya. Yang kedua, bahawa tiada dia mencintai seseorang itu melainkan cintanya kerana Allah dan Rasul. Dan yang ketiga, bahawa dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dimasukkan dalam api neraka. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa intifa wa ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ittigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati, muliakan Fadil Tuan Imam, tak lupa juga dimuliakan Al-Fadil Tuan Bilal, Tuan Siap, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala.
Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah. Sekali lagi kita dapat bersama pada pagi ni untuk kita sambung syarah hikam kita di muka surat 390. Tak silap saya lah. Betul 390 sampai ayat apa tu? Rubbama. Baik. Kita sampai pada ayat ataupun kata-kata hikmah yang seterusnya, iaitulah kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, rubbama dallahumul adab ala tarki talab i'timadan ala kismatihi wa istighalan bizikri an mas'alatihi innama yuzakkaru man yajuzu alaihi al-ighfal wa innama yunabbahu man yumkinu minhu al-ihmal mim tu tinggal tu, ihmal ni mesti siakan kan, dia bukan ihal. Yumkinu minhu ihmal, mim alif lam, ihmal. Baik, ihmal sesialah. Baik, jadi apakah makna daripada kata-kata ini? Rubbama dallahumul adab ala tarki talab. Kadang-kadang adab para hamba menunjukkan bahawa mereka meninggalkan permohonan. Rubbama dallahumul adab ala tarki talab i'timadan ala kismati, kerana amat percaya dengan pemberian Tuhan. Kadang-kadang adab para hamba ni dia meninggalkan permohonan, maksudnya meninggalkan berdoa lah. Ada di kalangan hamba ni dia meninggalkan berdoa, dia tak nak berdoa. Kenapa? I'timadan ala kismati, kerana amat yakin dengan pemberian Allah, Allah. Samping itu wa istighalan bizikri, samping itu disebut berzikir, sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga meninggalkan daripada, sehingga tak sempat lagi memohon. Istighalan bizikri an mas'alatihi. Innama yazkaru man yazuzu alaihi ighfal. Yang diingatkan hanyalah orang yang mudah lupa. Jadi kenapa dia meninggalkan daripada permohonan tadi? Kenapa dia lebih berpegang kepada pergantungan daripada Allah? Kerana tak perlu nak ingatkan Allah. Yang perlu ingatkan ini ialah manusia, kerana manusia ni mudah lupa gitu. Yang diingatkan hanyalah orang yang mudah lupa, sedangkan Allah Ta'ala tak lupa. Innama yazkaru man yazuzu alaihi ighfal wa innama yunabbahu an may yumkinu minhu ihtimal. Dan yang dipingatkan hanyalah yang ada kemungkinan mensia-siakan sesuatu. Ada nombor 136 bawah tu, jumpa kan? Jadi di samping permohonan doa itu tak sah sebagai sebab turunnya apa yang dimohon, permohonan juga tak sah sebagai peringat. Jadi permohonan manusia kepada Allah Ta'ala ni dia tak dikira sebagai mengingatkan kepada Allah, sebab Allah Ta'ala bukan pelupa. Jadi permohonan atau doa tu bukan merupakan pengingat kepada Tuhan, sebab Tuhan bukan pelupa pun. Tuhan akan sentiasa ingat kepada hamba dia untuk memberi. Malahan orang kafir pun dapat juga bahagian mereka kan, malahan lebih kaya lagi. Itulah yang nak sebut oleh musannif ini, barang disebut dalam matan tu. Jadi sampai permohonan doa tu tak sah sebagai sebab turunnya apa yang dimohon, permohonan juga tak sah sebagai peringat.
Tak boleh kita katakan doa ini sebagai peringat kepada Tuhan, sebab Tuhan mudah lupa. Tuhan tak mudah lupa dan tak lupa pun. Kerana jika permohonan itu dimaksudkan untuk mengingatkan Allah, berarti Allah boleh lupa atau mensia-siakan makhluk. Hal ini adalah mustahil. Hal ini mustahil lah kepada Allah Ta'ala, kerana sifat dia bukan pelupa, dia Tuhan. Siapa saja akan mendapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Hatta orang kafir pun dapat rezeki. Ulat dalam batu pun ada rezeki pada dia, makanan. Walaupun hamba tu tak doa apa pada dia. Apalagi orang kafir, apa benda nak doa. Non Muslim kan, dia doa pada Tuhan dia lah, patung-patung dia. Jadi walaupun itu, dia tetap dapat rezeki daripada Allah Ta'ala juga. Itulah nak disebut di sini. Baik. Tengok balik atas. Supaya orang-orang arif dapat membuktikan pergantungan sepenuhnya kepada Allah, merupakan adab mereka yang berterusan. Allah Ta'ala menempatkan manusia pada makam bergantung kepadanya, supaya sifat bergantungnya itu dapat mengikhlaskannya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata-kata ini dia berbeza dengan kata-kata sebelumnya, di mana kata-kata sebelumnya kan antara adab kita dengan Allah Ta'ala ni, maksudnya kena berdoa jugalah. Saya sebut sebelum ni, kita jangan lupa berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau disebut dalam 388 tu, sebelah belakang kan, dalam kata-kata sebelum ni, di muka surat 38, di sini tidak bermaksud Syekh menyarankan kita supaya tidak berdoa langsung. Jumpa kan? Di sini tidak bermaksud Syekh menyarankan dan menyahut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sini disuruh berdoa. Cuma di muka surat 390 maknanya tak berdoa pun tak apa gitu. Saya tengok keadaan lah, suasana macam mana. Ada masanya perlu berdoa, ada masa tak perlu. Kalau di sini disebut di muka surat 390, dia kata orang arif kan dapat membuktikan pergantungan sepenuh pada Allah, merupakan adab mereka yang berterusan. Allah Ta'ala menempatkan manusia pada makam bergantung kepadanya, supaya sifat bergantung padanya itu hanya itu dapat mengikhlaskan sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Dan doa tu pula, dan kita meninggalkan doa tadi, ada masanya lah kita meninggalkan doa. Kerana apa tadi? Dia kata i'timadan ala qismatih, kerana kita berpegang dengan pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yakin pemberian Allah Ta'ala. Dan doa ni biasanya sifatnya mengingatkan. Tak? Doa ataupun permintaan ni biasanya mengingatkan orang atas, mengingatkan orang yang berpangkat lebih tinggi daripada kita. Kadang ada orang atas ni dia dah yalah, sifat manusia macam ni, manusia lah, tapi Allah Ta'ala berbeza dengan manusia. Jadi doa ni bukan makna mengingatkan Tuhan yang lupa. Allah Ta'ala tak lupa. Yang lupa ni biasanya manusia. Bila dah berada ke atas, dah ada kedudukan dan pangkat, biasanya kena lupa. Lupa orang yang di bawah kita, lupa orang yang telah memilih kita sebagai pemimpin. Betul tak? Kerana kita lupa orang yang telah memilih kita sebagai pemimpin. Jadi orang yang dah lupa sebagai pemimpin ni, kadang-kadang orang yang pilih dia akan pergi jumpa lah. Kenapa Tuan tak bagi bantuan kat kita orang? Kenapa? Mana Tuan pergi? Kenapa tak salurkan bantuan? Kan? Jadi seolah macam ingatkan yang dah lupa lah. Macam tu. Baik, kita tengok semula. Supaya orang-orang arif dapat membuktikan pergantungan sepenuhnya kepada Allah,
merupakan adab mereka yang berterusan. Allah Ta'ala menempatkan manusia pada makam bergantung kepadanya, i'timad ala qismati, supaya sifat bergantungnya itu dapat mengikhlaskannya sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala. So kenapa kita perlu bergantung hidup pada Allah? Supaya nak buktikan keikhlasan kita sebagai hamba kepada Allah. Kata Musannif, apabila manusia banyak bergantung kepada Allah, wujudnya pemberian daripadanya Allah. Bila banyak pergantungan diri kepada Allah Ta'ala, maka wujudnya pemberian Allah. Banyaklah pemberian Allah Ta'ala. I'ta Allah kan ilan nas. Banyaklah pemberian manusia kepada Allah Ta'ala pada manusia. Sejauh mana seorang manusia dapat merealisasikan makam fakir, makam ubudiyah, makam kehinaan kepada Allah Jalla Jalaluh, dan juga lemah, sejauh itulah Allah Ta'ala memberi bantuan kepada hamba-Nya berbentuk pemberian, kemuliaan, kekuatan dan juga kekayaan. Sehubungan dengan itu, Syekh Ibn Athaillah menyatakan urudul faqat a'yadul muridin. Urudul faqat betul. Payah nak sebut kan. Ini kalimat-kalimat yang jarang jumpa kan. Urudul faqat a'yadul muridin. Rubbama wajadta minal mazid fil faqat ma lam tajidhu fi saumi wa salah. Bisami wa salah. Wal faqat busutul mawahib. In aradta urudul mawahib alaika sahal faqra wal faqa ladaika innama sadaqatu lil fuqara tahaqqaq bi awsafika yumiddaka bi awsafihi wa tahaqqaq bi zalika yumidduka bi izzihi wa tahaqqaq bi ajzika yamudduka bi qudratihi wa tahaqqaq bi dha'fika yamudduka bi hawlihi wa quwwatihi. Apa maksudnya? Maksudnya dia kata datangnya kefakiran, kepapaan merupakan hari raya kepada murid. Mana yang menggenggamkan ataupun menggembirakan hati mereka. Datangnya kefakiran, kepapaan ni. Kepapaan ni bukanlah kepapaan dalam sudut harta, tidak. Bukanlah apa harta. Tapi apa maksudnya tidak berhajat kepada dunia lah. Contohnya sifat zuhud kan. Sifat zuhud, kalau kita lihat kepada definisi zuhud, bukan maknanya kita menolak dunia, tidak. Kita tak menolak dunia. Zuhud ni dunia yang ada tu bukan matlamat kepada kehidupan dia, walaupun dia seorang yang kaya. Tapi kekayaan itu tidak mempengaruhi dirinya daripada lalai kepada Allah Ta'ala. Malahan dia lebih kuat berzikir dan ingat pada Allah walaupun harta dia banyak. Harta dia banyak, kekayaan dia melimpah ruah, tapi kekayaan itu pun bukan menjadi matlamat kehidupan dia. Kerana ada separuh kita lihat orang kopiahnya kepam, tak basuh-basuh, dah berkulat-kulat kopiah. Baju pun berkulat-kulat. Kenapa ni? Aku zuhud, hidup zuhud. Bukan zuhud, bukan macam tu. Kalau kita lihat definisi zuhud, izhad fi dunya yuhibbukallah, izhad fi ma bainan nas yuhibbukan nas. Disebut dalam hadis 40 tu, hadis Arba'in tu. Kalau tuan-tuan baca dalam tu, lihat definisi zuhud. Definisi zuhud ni maknanya seorang itu walaupun diberi kekayaan yang banyak sekalipun, dia tidak terpengaruh dengan kekayaan tadi. Tak hanyut dalam kekayaan yang Allah Ta'ala beri pada dia. Baik. Jadi datangnya kefakiran, kepapaan merupakan hari raya para murid, mana menggembirakan hati mereka. Urudul faqat aidul muridin. Kemudian rupama wajadta minal mazid minal faqat ma lam tajidhu bisami was-saum wassalah. Kadang-kala anda menemui sesuatu dari seorang murid
yang berada dalam keadaan papa, sesuatu yang tidak dapat anda temukan dalam keadaan solat dan juga puasa. Kepapaan adalah alat berbagai-bagai anugerah. Papa juga merupakan alat berbagai-bagai anugerah. Apabila anda menginginkan datangnya berbagai-bagai anugerah kepada anda, maka betulkanlah kepapaan dan harapan. Betulkanlah kepapaan dan harapan. Pak, jadi mana papa ni bukan papa dari seluruh dunia. Betul tak? Kalau papa dari seluruh dunia, tak adalah kata betulkan kepapaan. Dia tak ada sebut situ betulkan kepapaan kan. Dah apa-apa apa nak betulkan. Kan? Ya? Yeah? Jadi kepapaan ni kepapaan yang tidak mahjab pada dunia. Macam tu. Apabila anda inginkan datangnya berbagai-bagai anugerah kepada anda, maka betulkanlah kepapaan dan harapan. Kemudian buktikanlah sifat-sifat anda, iaitu sifat hina, merasa tak mampu dan lemah. Nescaya Allah Ta'ala beri anda bantuan dengan sifat-sifatnya, mulia, kuasa dan kuat. Nampak? Buktikanlah sifat-sifat anda, iaitu sifat hina, merasa tak mampu dan lemah. Mana tak mampu dan lemah ni daripada kekuasaan Allah lah. Bukan tak mampu dari segi bab dunia, bab harta benda. Kalau macam tu semua nak hidup susah, semua nak hidup fakir miskin. Rumah-rumah semua jual, kereta semua jual lah ustaz. Apa nak hidup senang renang kan? Kan kitab suruh hidup apa? Kalau apa-apa tak payahlah, semua jual lah. Tanah, rumah semua jual. Tak perlu ada harta apa-apalah pada kita kan. Itu. Jadi dia kata buktikanlah sifat-sifat anda, iaitu sifat hina dan merasa tak mampu dan lemah di atas segala qada dan qada Allah. Contohlah pada diri kita kan. Nescaya Allah Ta'ala berikan anda bantuan dengan sifat-sifatnya. Apa sifat-sifat yang ada pada Allah? Mulia, kuasa, kuat. Mulia lawannya hina, kuasa lawannya merasa tak mampu tadi, kuat lawannya lemah. Buktikanlah kehinaan anda, nescaya Allah Ta'ala beri anda bantuan dengan kemuliaan dia. Buktikan kita ni orang hina lah. Hina daripada sudut pandangan Allah, bukan hina daripada sudut pandangan manusia. Walaupun kita harta banyak, melimpah ruah, buktikanlah ketidakmampuan anda, nescaya Allah membantu anda dengan kekuasaannya. Buktikanlah kelemahan anda, kan? Nescaya Allah Ta'ala membantu anda dengan daya, dengan kekuatannya. Baru Allah Ta'ala perkenankan permohonan kita. Kalau kita belagak, sombong dengan Allah, lepas tu doa pada Allah, ya Allah tentu berikanlah aku pemberian, tapi masa saya mau sombong, ego, semacam mana Allah Ta'ala nak bagi? Allah Ta'ala nak bagi orang yang merendah diri, tawaduk, ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Baik. Kemudian agar orang arif tidak menyangka zahir karamah melalui tangannya sebagai tanda dia telah sempurna, dan kesempurnaan itu tidak berakhir. Agar orang arif tidak menyangka karamah melalui tangannya sebagai tanda dia telah sempurna. Bukan mana orang yang ada karamah tu dia dah sempurna. Orang-orang arif billah ni, itu tingkatan para wali Allah, dia tak boleh beranggapan bahawa kalau dia dah ada karamah, boleh terbang ke udara, boleh berjalan atas air, maknanya dia dah sempurna. Dia tak boleh anggap macam tu. Dia tetap tak sempurna. Dia tetap tak sempurna walaupun dia ada karamah. Kan, doanya mustajab. Boleh menyembuhkan orang penyakit yang ada penyakit. Sekali doa, sembuh. Dia boleh orang bisu. Kalau orang ni sebelum dia bisu, orang tu dengan dia berdoa, orang tu boleh bercakap. Dengan sedikit bacaan doa, orang tu boleh bercakap. Orang dia boleh sembuhkan orang penyakit buta. Kalau orang sebelum dia buta, dia sembuh dengan doa dia, orang tu sembuh. Sebab apa? Dia ada karamah. Orang ada karamah macam tu pun
kita jangan beranggapan mereka telah sempurna. Dan kalau kita seandainya ditakdirkan sebagai wali Allah, kita pun tak boleh beranggapan kita telah sempurna. Masih ada kelemahan dan kekurangan. Apalagi kalau kita orang awam. Betul tak? Kita yang awam lagi pula banyak kelemahan dan kelompangan kan. Baik. Jadi disebut di sini oleh musannif agar orang arif tidak menyangka zahir dan keramah melalui tangannya sebagai tanda ia telah sempurna. Dan kesempurnaan itu tidak berakhir sebenarnya, masih lagi tak sempurna. Baik, kemudian ada 137 tu di bawah tu dia kata dalam keadaan apa-apa dan sangat mengharap, nafsu murid lebih hampir kepada perkara yang benar dan jauh daripada takabur. Berbeza ketika berada keadaan lapang, ia mudah dianggapi dengan berbagai kecacatan seperti riak dan lain-lain. Boleh juga contohnya dalam contoh lain, contohnya orang yang rajin berpuasa lah. Orang yang rajin puasa ni ialah orang ada harta, tapi dalam masa yang sama dia ada harta tetapi dia rajin berpuasa. Salah satu cara lah untuk kita nak lembutkan hati jiwa, lembutkan jiwa kita. Kita dah telah habis Ramadan ni, janganlah bila dah habis Ramadan maknanya pulun makanan sebanyak-banyaknya, qada segala makanan-makanan yang dah tertinggal ketika Ramadan dahulu kan. Padahal kita puasa siang hari. Jadi jadikanlah sebagai madrasah Ramadan itu untuk kita meneruskan kesinambungan ibadah sunat pula lah. Puasa Senin, puasa hari Khamis kan, puasa hari putih, puasa apa lagi, 10 Muharram. Jadi ada puasa-puasa lain yang boleh kita teruskanlah. Puasa qada kalau perempuan kadang-kadang dia Ramadan dia tak penuh puasa sebabkan dia kedatangan haid, nifas dan sebagainya. So maknanya selain Ramadan dia teruskan puasa. Puasa-puasa sunat. Jadi kan dengan puasa sunat tadi, mana kita menjawai kefakiran dalam diri kita walaupun kita banyak harta. Kerana dengan kefakiran itu, dengan berpuasa, jadi jauhkan diri kita daripada sifat takabur. Dia kata. Jadilah kerana apa-apa dan sangat mengharap, nafsu murid lebih hampir pada perkara yang benar dan jauh daripada takabur. Berbeza ketika berada dalam keadaan lapang. Orang keadaan lapang kan, makan sehari makan. Ia mudah dianggapi dengan berbagai-bagai kecacatan seperti riak, takabur, ujub kan, ingin pada dunia, mengejar dunia dan sebagainya. Baik. Seterusnya Syekh Ibn Athaillah menyatakan rubbama razaqal karamah man lam takmul lahu al-istiqamah. Kadang-kala karamah diberikan kepada orang yang belum sempurna istiqamahnya. Kadang-kadang karamah diberikan pada orang yang belum sempurna istiqamah. Ada orang yang belum sempurna istiqamah tapi dia dapat karamah. Dia dah boleh berjalan atas air, boleh terbang di udara, doanya mustajab, dia membolehkan boleh sopak dan sebagainya. Tidak ada karamah walaupun dia tidak sempurna istiqamah. Antara sifat orang yang arif ialah kekal dalam keadaan takut pada tempat yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kekal dalam keadaan takut. Kekal dalam keadaan takut. Istiqamatu fil khauf. Kekal dalam keadaan takut pada tempat yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di makam mana? Kita berada di makam asbab ke makam tajrid? Kalau makam asbab ialah makam orang biasalah. Makam tajrid ni ialah makam para wali Allah. Di sebelum ni kena sebut di awal daripada kitab ni. Sebutlah kitab ni. Kalau kita ditempatkan pada makam tajrid, jangan berpindah kepada makam asbab. Kalau kita ditempatkan pada makam asbab, jangan duk fikir duk sibuk nak pindah ke makam tajrid. Di muka surat 7 kan.
iradatuka tajrid ma'a iqamatillah yaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatuka asbab ma'a iqamatillah yaka fit tajrid in hitatun anil himmatil aliyah. Keinginan untuk tajrid pada Allah Ta'ala menempatkan anda pada makam asbab adalah termasuk dan syahwat yang tersembunyi. Sebaliknya keinginan anda terhadap asbab pada Allah Ta'ala menempatkan anda pada makam tajrid berarti gugur daripada cita-cita yang murni. Semana kalau Allah Ta'ala dah tempatkan kita pada makam asbab, maka asbab ni makam orang awam lah yang perlu pada usaha dan ikhtiar. Kalau kita nak dapat satu, mesti ada usaha ikhtiar, kena rajin. Kalau kita malas, tak dapat satu benda yang kita inginkan dalam dunia ni. Kalau makam tajrid ni pakam oleh Allah, usaha sikit banyak dapat, tak usaha pun dapat juga, tak doa pun dapat. Sebab apa? Dia wali Allah. Cukup sekadar doa je dah orang tu sembuh. Dengan doa dia orang pun sembuh daripada penyakit buta, penyakit sopak. Dengan doa dia maka orang tak boleh bercakap tiba-tiba boleh bercakap. Orang yang lahirnya bisu, dengan dia jolok sikit dalam tongkolok orang tu, orang pun betul boleh cakap. Ada kan? Adalah. Tuan-tuan lihat, tengok dalam video, dalam YouTube pun ada. Di Arab lah, orang tu banyak dia pulihkan. Saya tak ingat nama syekh tu. Sekali dia jolok dalam dia punya tongkolok orang tu lah, mulut dia kan, maka orang yang bisu pun boleh bercakap. Dengan dia baca doa tertentu. Itu kelebihan Allah Ta'ala pada dia. Walaupun begitu, dia tetap hamba Allah Ta'ala, dan dia masih ada kelemahan dan kekurangan. Setiap manusia ada kelemahan kekurangan. Walaupun mungkin dia ada kelebihan tertentu, Allah Ta'ala beri pada dia. Baik, itu kita kena tahulah. Seterusnya, Syekh memberikan satu neraca kepada orang arif bagi membolehkannya mengenal tempat yang membolehkannya meraih redha dan penerimaan Allah, dan apa yang berlaku pada dirinya pada masa itu adalah merupakan sesuatu yang telah diizinkan kepadanya. Nampak? Satu benda yang Allah Ta'ala bagi pada dia, doanya, contoh doa yang mustajab. Ramai orang cari dia, satu dunia cari dia, satu kampung, satu negara cari dia. Mana syekh tu? Doa kata syekh ni dia punya apa, bagus kan? Boleh sembuhkan orang yang buta, boleh sembuhkan orang bisu tak boleh cakap, boleh sembuhkan orang pekak tak dengar, orang KU ni dia boleh sembuhkan. Mana syekh tu? Kami cuma nak pergi jumpa kan Pak. Tapi semua tu berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ingat kan kisah Ashabul Hudud? Pernah kan? Kisah Ashabul Hudud. Kenapa orang-orang di situ, Ashabul Hudud tu kenapa dicampakkan dalam lubang yang ada api tu? Kan berpunca daripada kisah seorang budak tu. Yang budak tu yang boleh menyembuhkan pelbagai penyakit tu. Penyakit kan, dan bila disembuhkan ramai sembuh penyakit, dia kata dia sembuhkan penyakit itu semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Tapi disebabkan raja tak puas hati, ditangkap budak itu, ditangkap pendeta, tangkap budak itu, tangkap menterinya yang sebelum tu menteri dia buta, tapi dengan doa budak tu menteri itu sembuh daripada penyakit buta. Bila raja tahu tu semua, raja marah. Dan minta semuanya bertuhan kepada raja, jangan bertuhankan kepada Tuhan budak itu. Maka tangkaplah. Pendeta pun dibunuh, menteri pun dibunuh, budak tu pun tak dibunuh, tapi gagal dibunuh. Dibawa ke gunung untuk dicampakkan ke bawah. Budak tu selamat, sedangkan tentera semua jatuh ke bawah. Kemudian dibawa ke laut. Budak tu dibawa ke laut untuk dicampakkan ke laut. Kemudian berlakulah orang kata putih meliung tu kan, tentera-tentera yang mengiring budak tu semua jatuh ke laut. Budak tu selamat. Budak kembali pada raja.
Raja tengok, kau hidup lagi. Mana mati? Mana aku punya tentera? Habis tentera tuanku semua dah mati. Saya selamat. Jadi raja pun pening macam mana nak bunuh budak tu. Maka akhirnya budak tu kata, senang je kalau nak bunuh aku. Kalau tuanku berhajat nak bunuh aku boleh, tak ada masalah. Kumpulkan semua orang kampung. Kumpulkan semua orang kampung. Biar dia tengok aku nak dibunuh. Kalau nak bunuh aku, ikatlah aku dan ambillah panah dan panahlah aku ke pelipis aku, dan bacalah ketika panah itu dilepaskan, Bismillahirabbil Ghulam. Dia kata Bismillahirabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ini. Maka lepaskanlah anak panah tu, nescaya aku pun mati. Maka raja pun bangang ikut je lah. Raja pun bangang ikut je lah apa perintah budak itu. Maka dipanggil orang kampung. Akhirnya dipanah budak itu dengan dibaca ketika dilepaskan panah, Bismillahirabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ini. Maka budak tadi pun dipanah, kena pada pelipis ni, maka matilah budak itu. Kemudian raja perintahkan orang-orang kampung semua supaya bertuhankan kepada raja, jangan bertuhankan kepada Tuhan budak itu, iaitulah Allah Ta'ala lah. Masa itu agama Nasrani, ikut cerita dia. Masa itu agama Nasrani masih lagi betul, bukan agama Nasrani sekarang yang dah banyak penyelewengan dan penyimpangan. Itu kisah dia lah. Jadi akhirnya semua orang kampung tak nak bertuhankan kepada raja, tetap bertuhankan kepada Tuhan budak itu, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka raja perintahkan supaya digalikan parit, kan, dimasukkan kayu api dan dinyalakan api. Mana sesiapa yang tak nak bertuhankan kepada raja akan dicampakkan ke dalam unggun api itu. Semua tetap bertuhankan kepada Allah. Masa itulah dianggarkan yang dan mati terbakar, dianggarkan dalam antara 60 ke 70 ribu orang yang telah beriman masa itulah. Beriman pada agama Nasrani yang masa itu masih betul lagi, masih betul, yang belum seleweng macam sekarang lah. Itu kisah dalam Ashabul Ukhdud tu. Qutila Ashabul Ukhdud an-naru izatul waqud. Baik, seterusnya Syekh Muhammad menyatakan, min alamatil iqamatil haq laka min fi syai'i iqamatuhu iyyaka fihi mausulul natijah. Jadi di antara tanda bahawa Allah Ta'ala menempatkan anda pada suatu makam, contohnya makam tajrid atau makam asbab, makam yang perlu pada usaha ikhtiar, ialah dia menempatkan anda pada makam itu dengan boleh menghasilkan buah daripada makam tajrid, buah daripada makam natijah tu. Sebab pada setiap makam tu ada kelebihan dia. Ada kelebihan dia. Okey, setiap makam ada dia punya kata rahsia-rahsia daripada makam itu. Itu dikatakan natijah. Bukan sesaja Allah Ta'ala jadikan kita ni manusia biasa. Bukan saja-saja Allah Ta'ala jadikan kita ni, contohnya kalau takdirkan kita wali Allah, bukan saja Allah Ta'ala takkan kita pada makam wali Allah. Yang penting kita tak minta. Yang penting kita tak minta makam itu. Biar Allah Ta'ala sendiri lantik lah, sama ada kita layak ke tak layak berada di makam itu. Baik, apa contoh dia punya buah-buah dia nanti akan berada di belakang, akan berada di muka surat 396 nanti. Masuk menghasilkan buah-buah, ada situlah nanti lihat kemudian di muka surat 396 nanti. Baik, zahir natijah yang baik dari segi syarak di samping berada pada makam itu, dan anda diredai Allah Ta'ala ketika berada pada makam itu. Nampak? Jadi kenapa kita berada pada makam asbab?
Kenapa kita terikat dengan hukum hakam? Kalau orang makam wali ni, kadang-kadang dia tak terikat dengan hukum hakam agama dunia. Dia tak terikat. Dia boleh pergi mana aja dia nak. Boleh terbang kat mana aja. Satu masa dia berada di Mekah, satu masa berada di Malaysia, satu masa berada di tempat lain. Kalau kita nak pergi Mekah, mesti naik terbang. Dia tak nak terbang lah. Kan? Terbang macam tu je, sekelip mata dah pada kat sana. Kita kalau tak pergi, nak pergi haji pun kena pergi kursus haji, kena sediakan duit, masuk duit tabung haji, daftar tabung haji kan. Kena ada cukup kota dia, dah cukup giliran dia, tempat masanya boleh pergi terbang. Kalau tak kan dapatlah lambat daftar tabung haji, dapatlah lambatlah pergi haji. Mungkin tahun mungkin kita dah tua baru dapat pergi haji. Dia pun dah tua kan. Macam tu. Daftar sekarang mungkin, kalau sekarang 2022, kalau daftar sekarang kemungkinan pergi haji tahun bila kan? Tahun 2022. Mungkin dalam tahun 2055. Enggak lambat lagi lah. Macam tu. Tu kalau ikut dia punya giliran lah. Kalau nak cepat, pergi rayu lah tabung haji. Kan, hantar surat, kenapa nak pergi cepat. Dah tua kan. Apa lagi? Takkanlah tuan nak tunggu saya sampai mampu baru dah pergi haji. Kan? Duit cuma dah cukup. Pergilah tabung haji, hantar surat, orang riwan. Dapatlah nanti kalau ada kekosongan, dapatlah pergi awal kan. Gitu. Kalau ikut dia punya giliran tu memang dapat Gigi dah tangga pun tak dapat gigi. Baik. Jadi zahir natijah-natijah yang baik di segi syarak, di samping Allah Azza wa Jalla mengekalkan anda melakukan perkara harus daripada syarak, adalah merupakan tanda anda telah diberi keizinan berada pada makam itu, dan anda diridai oleh Allah Ta'ala ketika berada pada makam tersebut, sama ada makam tajrid ataupun asbab, makam dunia ataupun makam wali Allah. Apabila anda mendapati diri anda tetap berada dalam sesuatu keadaan, manakala di sana terdapat natijah-natijah yang muncul yang diredai dari makam tersebut, ini merupakan bukti ya Allah Ta'ala telah menempatkan anda pada makam tersebut. Kenapa Allah Ta'ala letakkan kita pada makam asbab? Kenapa apa? Kenapa kita berada pada makam taubat? Kenapa? Mesti ada sebab-sebab tertentu, supaya kita banyak kan mengambil iktibar lah di atas apa yang Allah Ta'ala letakkan pada makam itu. Baik. Kemudian ulasan tambahan. Okey, sampai situ. Wallahu alam. Kemudian kitab satu lagi, kitab menjawab kekeliruan ummah tu. Hari itu apa? Tahlil Tadi sudah Majlis Rasul dirasulkan. Pembahasan mengenai Idul Rasul itu muka surat 278, 281, 282. Pendapat ulama. 282. Siapa yang ada kitab boleh dadakan habis kitab ni. 282 berkenaan pembahasan Majlis Rasul itu, apakah dalil dibolehkan Majlis Rasul? Pendapat ulama. Guru Imam Nawawi Syekh Abu Syamah berpendapat, wa min ahsani ma ibtada'a fi zamanina ma yafalu kullu amin fi yaumin mawaqif li yaumi maulidihi min as-sadakat wal ma'ruf izharu zinati al-syurul wa syurul.
Fa inna zalika ma fihi minal ihsan lil fuqara mash'arun bi mahabbatihi wa ta'zimihi fi qalbin fa'il zalika wa syukran lillahi ala ma manna bihi minal ijani rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam allazi arsalahu rahmatan lil alamin. Jadi termasuk perkara baru yang baik dilakukan pada zaman ini adalah perkara ialah apa yang dilakukan setiap tahun bertepatan pada hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi merujuk pada Maulid Rasulullah dengan memberikan sedekah dan juga kebaikan. Kemudian menunjukkan rasa gembira dan rasa bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya semua itu termasuk bersikap lemah lembut terhadap fakir miskin. Sesungguhnya semua itu termasuk bersikap lemah lembut terhadap fakir miskin adalah tanda kecintaan kepada Rasulullah SAW juga, dan penghormatan kepada baginda dalam hati orang yang menyambutnya. Ia juga merupakan suatu tanda kesyukuran kepada Allah kerana diutuskannya Rasulullah kepada seluruh alam. Wa ma sanna illa rahmatan lil alamin. Tiada kami utuskan engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Dan ayat Quran tu, ada satu ayat Quran tu, surah Al-Ahzab tu, laqad ja'akum tu. Pernah dengar kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Apa maksud laqad ja'akum tu? Laqad ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh telah datanglah kepada kamu itu rasul. Yang mana rasul itu daripada diri kamu sendirilah di kalangan manusia. Rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Dia pun merasa berat terhadap apa yang kamu tanggung. Bagaimana apa yang kita perintahkan yang kita tanggung pun Nabi juga merasai kesakitan dia. Kan? Sangat berat penderitaan dia terhadap apa yang kamu tanggung. Azizun 'alaihi ma anittum ma harisum, dan juga sangat menginginkan kepada kamu itu iman dan juga keselamatan. Dia sangat inginkan pada kamu itu iman, mana beriman pada Allah, dan juga keselamatan terhadap diri kita. Itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang beriman itu, Nabi itu mempunyai sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada Nabi sifatnya sangat sayang kepada umat baginda Nabi, sepatutnya kita lah pun kena menyayangi, mengasihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kaedah fikih. Kaedah pertama, lil wasail hukmul maqasid. Lil wasail hukmul maqasid. Hukum untuk cara jalan sesuatu itu mengikut hukum apa yang dimaksudkan ataupun diniatkan. Apa keterangannya? Apakah tujuan dan maksud diadakan sambutan Rasul? Tujuan dan maksudnya adalah tak lain dan tak bukan ialah untuk menzahirkan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta pada Nabi adalah salah satu dasar dan rukun keimanan. Dan juga nak dapat kemenisian iman kan sebut dalam satu hadis yang saya baca pada awal tadi. Salah satu man kunna fihi wajada haula iman itu. 3 perkara barang siapa tak ada dalam diri itu perkara, maka tak dapat kemenisian iman. Nak dapat kemenisian iman, salah satunya Allah dan Rasul lebih kita cintai melebihi padalah selain daripada keduanya. Jadi apakah tujuan dan maksud Rasul tadi? Antaranya menzahirkan kecintaan pada Nabi. Cinta kepada Nabi adalah salah satu dasar dan rukun keimanan. Kedua, menzahirkan kesyukuran kepada Allah atas diutuskan Nabi yang paling mulia, yang bawa rahmat pada sekalian alam. Ketiga, menyahut suruhan Allah dan Rasul.
untuk mengagungkan dan juga membesarkan baginda. Bi mahabbatihi tadi kan sebut dalam Nawawi tadi, pandangan guru tadi Abu Syamah tu, musy'arun li mahabbatihi wa ta'zimihi. Untuk kita membesarkan, mengagungkan, mencintakan, menzahikan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh kerana tujuan dan maksud di atas semuanya baik dan terpuji, maka menyambut Nur Rasul itu juga adalah baik dan terpuji, serta mendapat pahala insya-Allah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaedah kedua, ma ra'ahul muslimun hasanan fahuwa indallah hasanun wa ma ra'u muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabih. Apa-apa yang dipandang oleh orang Islam sebagai suatu amalan yang baik, maka adalah baik pada juga di sisi Allah Ta'ala. Dan apa-apa yang dipandang oleh orang Islam sebagai satu benda yang buruk, keji, maka adalah keji jugalah pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini merupakan kaedah juga. Kaedah ini adalah mengikut hadis kepada Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Hadis dia tak sebut sini. Dia tak sebut hadis. Keterangannya, amalan menyambut Rasul sudah disambut sejak dahulu oleh para ulama besar yang diakui keilmuan mereka lah. Bahkan umat Islam seluruhnya sejak dahulu lagi melihat amalan ini sebagai sesuai, sangat mulia dan baik. Jadi jangan kita anggap amalan tu buruk, bid'ah dan sebagainya. Yang banyak kata bid'ah ni biasanya Wahabi lah. Wahabi ni bid'ah saja. So bid'ah, tak ada hadis, tak ada dalil, semua bid'ah. Baik. Kemudian umum, berkumpulnya kebaikan ketika Maulid Rasul. Semua yang lakukan semasa menyambut Maulid Rasul adalah bernilai kebaikan dan mendapat pahala daripada Allah Ta'ala. Malahan ada masanya kita bersedekah pula ketika Maulid Rasul. Sudah bersedekah makanan kan, makanan pulut kuning telur sebelum masak kan? Kemudian benda-benda manis, manisan-manisan kan, itu sedekahlah ke orang ketika Maulid Rasul itu. Kalau ni 9 ni kerajaan negeri biasanya membutuhkan dana yang banyak lah, duit yang banyak buat Maulid Rasul. Maulid Rasul ni bukan hanya sekadar barak je, ceramah pun ada. Macam-macam acara lah, dengan ceramahnya, dengan forumnya, dengan tu-nya, dengan ni dia, dengan pertandingan tu lah, macam-macam pertandingan kan. Pertandingan marhaban, nasyid lah, bismillah, berselawat lah, banyak kan. So bukan hanya sekadar tu je, banyak lah. Boleh pengisian boleh kita buat untuk menzahirkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Apalagi kalau umat Islam zaman sekarang ni banyak, tu pun banyak yang lalai. Tak buat pun banyak lalai lagi. Apalagi kita tak buat. Kalau tak buat lagi banyak alah hanyut lah manusia ni. Baik, sebagai contoh semasa adakan Maulid Rasul akan mulakan dengan pembacaan Al-Quran, doa, selawat, bismillah berselawat, tampil berselawat, gembau berselawat, serombang berselawat. Baik, kemudian pembacaan sirah Nabi, qasidah, madih ni pujian lah. Mim dal ya ha, ha pedas, bukan ha gulung. Ha tepat tu bukan. Mim dal ya ha pedas tu madih. Madih ni pujian lah, pujian-pujian. Qasidah kan, dia punya bait syair tu dia dibaca menyatakan pujian kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyampaikan dan belajar ilmu melalui ceramah dan tazkirah tentang Nabi, memberi jamuan makan orang fakir miskin, anak yatim, menggalakkan orang ramai bersedekah, berjumpa sama orang Islam sampai mempertahukan silaturahim. Kemudian kalau dibuatkan masjid, iktikaf pula. Siapa datang masjid masa tu, niatlah iktikaf, nawaitu iktikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Saja aku beriktikaf di masjid ini sebenarnya dengan ceramah di Rasul. Niat kerana Allah Taala.
Mana dapat iktikaf kita lakukan masjid, serta mendekatkan jemaah pada masjid, dapat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, termasuklah menuntut ilmu dan lain, melatih anak-anak orang muda cinta Nabi, buat pertandingan syarahan, tandingan kata kalam, tandingan nasyid, marhaban kan, berzanji kan, pertandingan berzanji. Ni imam suka berzanji, pertandingan berzanji tu tak. Maka ni baik. Kemudian melatih anak-anak yang muda mencintai Nabi yang sangat ramai, termasuk Imam Muhaddisin Hafiz Ibn Hajar Asqalani, Imam Amanawi, kemudian Imam Sayuti, kemudian Ibn Hajar Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, kemudian Ibn Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Bidayah wa Nihayah. Ini kitab ni besar ni tuan, tebal kitab ni. Terjemahan dia panjang penuh, terjemahan kan panjang. Berapa jilid terjemahan dia tu. Kitab Arab dia tu taklah tebal sangat, taklah banyak jilid sangat, tapi terjemahan itu yang panjang tu. Kemudian Imam Syarqawi, kemudian suruh pengarang kitab maulid dan ramai lagi. Banyak kitab maulid lah yang dikarang oleh para ulama, untuk menzahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Baik, sekadar itulah perbincangan kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Datang kita sambung lagi. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa ma lam taqabbala biskan halalan mubarakatan kasra wa siyani fatai alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala arifin. Allahumma faqina fidin, Allahumma faqina fidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal jahli wal bala wasyaqa su'il aqla wa tahassana bi ziddil jabarut wa tasawna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala hayyil ladzi la ilaha. Allahumma sib anna hadzal waba wa qina syarra rada wa najina minat ta'ni wa ta'ul wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.